riwayat yang menyatakan waktu Nabi lahir ni, Nabi dah siap dah khitan, Nabi dah siap putus urat, bukan urat, tali pusat. Karamati ala rabbi an wulidtu masruran makhtuna. Macam itulah hadisnya. Nabi kata, kelebihan aku yang diberikan ke atasku oleh Tuhan aku ialah apabila aku dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan dan dalam keadaan sudah terputus tali pusat. Tuan-tuan, riwayat ni sahih ke tidak? Riwayat ni dia datang daripada beberapa jalur. Yang pertama datang daripada sanad Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat, bukanlah Abu Hurairah riwayat, orang sandar riwayat ni kepada Abu Hurairah. Dia datang daripada jalan yang mana orang sandarkan kononnya Abu Hurairah riwayat. Riwayat ni juga daif, kerana dalam sanarai perawi dia ada seorang perawi nama dia Muhammad ibn Kathir al-Kufi, yang mana ulama hadis kata dia ni daif. Ada satu lagi sanad. Tuan-tuan okey, boleh ikut ketinggi sangat bahasan ni? Boleh tak? Kalau tuan-tuan tak faham benda ustaz ni merepek, tuan-tuan anggap kira macam ni bahan orang lain lah ni. Ini orang lain punya. Sekali tuan-tuan punya ujung-ujung sikit. Ini agak ilmiah sikit. Baik, ada satu lagi jalan yang diriwayatkan melalui jalan Abbas. Pak saudara Nabi kononnya mengatakan Nabi lahir dalam keadaan siap bersunat, siap berkhitan. Siapa yang riwayat? Yang riwayatnya ada seorang perawi nama dia Yunus bin Atha, yang mana dia ni terlalu dhaif. Kata Ibn Hibban, yarwil ajaib la yajuzul ihtijaju bihi idzan farad. Yunus bin Atha ni dia riwayat daripada jalan Abbas. Dia kata Nabi lahir dah siap sunat. Ibn Hibban, seorang ulama hadis besar, dia komen Yunus ni. Dia kata Yunus ni banyak meriwayatkan ajaib, perkara-perkara ajaib. La yajuzul ihtijaju bihi. Tak boleh kita berhujah dengan riwayatnya, tak boleh kita pakai riwayatnya, terutamanya apabila dia bersendiri dalam riwayat. Dan riwayat ni dia seorang-seorang riwayat daripada jalan Abbas, maka riwayat ni terlalu dhaif, tak boleh pakai. Ada satu lagi jalan, iaitu jalan Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ni juga riwayatnya terlalu dhaif, kerana ada seorang perawi nama dia Sufyan al-Misisi, yang mana Sufyan al-Misisi dikatakan oleh Daraqutni dan juga Ibn Hibban sebagai seorang yang matruk, seorang yang riwayatnya ditinggalkan, terlalu dhaif. Ada jalan lain daripada Anas bin Malik juga dhaif dan tidak sahih. Sebab itu Ibnul Jauzi, seorang ulama hadis, mengatakan tidak ada yang sahih tentang Nabi lahir sudah berkhitan. Tak sahih. Begitu juga Ibn Asakir dalam kitab dia Tarikh Ad-Dimashq, Tarikh Dimashq, juga mengatakan tidak ada riwayat yang sahih tentang kelahiran Nabi ini. Dia bawa riwayat, kemudian dia kata wala yasih, tidak sahih. Begitu juga Ibnu Katsir, dia kata tak sahih riwayat Nabi lahir dah siap khitan. Tuan-tuan, saya tak nafikan, sebahagian ulama hadis kata riwayat Nabi dah siap khitan ni, lahir dah siap khitan, ada ulama kata hasan, seperti Ad-Diya Al-Maqdisi. Dia kata hadisnya boleh pakai, tetapi dengan hujah yang saya bawa, ia tidak menafikan pandangan yang kata dhaif. Bahkan pandangan yang kata dhaif juga lebih kuat, kerana ada hujah, ada bukti bahawa perawi-perawi tidak terlepas daripada kritikan. Okey, baik. Ibnul Qayyim dalam kitab dia Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, dia ada tulis satu kitab Tuhfatul Maudud, bincang tentang hukum-hukum bayi yang baru lahir. Tuan-tuan, kalau bayi baru lahir, tuan-tuan beli kitab ni baca. Tapi kitab bahasa Arab lah, belum terjemah lagi. Saya dengar cerita ada tim-tim yang sedang menterjemahkan. Bagus kitab ni. Orang yang dapat bayi
Dia perlu tahu apa hukum-hukum yang sunnah ketika mana menerima kelahiran baru. Tak adalah bila dapat baby huri-huri je guling-guling. Kita tahulah apa benda nak buat. Azan telinga kanan dia, tahnik buh tamar dalam mulut dia, kan? So kita tahu sunnah menerima kelahiran baru. Baik, Ibnul Qayyim menyatakan bukan hanya sanad hadis yang kata Nabi lahir ni dalam keadaan berkhitan ni, bukan hanya sanad dia bermasalah. Saya sebut tadi sanad dia, perawi ni dhaif, perawi ni dhaif, perawi ni dhaif. Tuan-tuan, sebelum saya nak cerita yang tu, kita ke AV kejap, letak tepi dulu. Ada kadang-kadang orang nak marah saya sebab dia kata iyalah hadis dhaif sebab perawi. Takkan perawi dhaif hadis nak jadi dhaif? Hadis tu hadis pada Nabi, perawi itu yang dhaif. Tuan-tuan tolong faham, hadis ataupun riwayat hadis yang daripada Nabi itu datang kepada kita melalui jalan riwayat, melalui jalan orang, melalui salah silah perawi. Bila mana perawi itu dhaif, maka hadis itu akan jadi dhaif. Kita bukan nak dhaifkan hadis yang telah sabit daripada Nabi. Sekarang ni hadis itu belum tahu daripada Nabi. So macam mana kita nak nilai? First step, kena nilai orang yang bawa cerita tu. So kalau perawi itu dhaif, hadis apa yang dia bawa, teks tu akan jadi dhaif. Boleh faham? Ada orang dia komen, kadang dia tak faham ilmu hadis tu apa. Satu. Yang keduanya, kadang-kadang bila kita kata hadis ni dhaif, dia kata iyalah dhaif, tak boleh bawa berhujah, tapi boleh bawa beramal. Biasa dengar? Memang ulama hadis sebut, tu tak salah tu. Tapi ni masalah kita ni, kadang-kadang kita ambil chop, kicap, kita pergi letak kat botol sos. Ulama sebut betul dah, hadis dhaif tak boleh bawa berhujah, tapi boleh beramal. Tapi orang yang sebut perkataan ni, dia tak faham apa maksud berhujah tu. Dia duk bayang kata, oh hadis dhaif tak boleh bawa berhujah, maksudnya tak boleh bawa pergi berdebat. Dia duk faham berhujah tu tak boleh bawa hadis ni pergi berdebat, tapi nak beramal untuk diri sendiri boleh. Itu bukan maksud dia. Bukan maksud dia yang tu. Maksud tak boleh bawa berhujah dalam istilah ilmu hadis, tak boleh jadikan hadis tu sandaran dalam akidah ataupun dalam fiqh. Tak boleh nak buat hukum baru. Itu maksud tak boleh bawa berhujah. Tapi boleh untuk beramal. Maksudnya hadis yang dhaif tu, dia datang, dia cuma cerita kelebihan satu amalan yang telah datang dengan hadis yang sahih, ataupun dia cerita tentang satu akidah, tetapi akidah yang dia bawa tu ada dah dalam hadis yang sahih. Tapi ni cerita kelebihan Nabi dah lahir dalam keadaan khitan, tak ada hadis sahih pun, maka tak boleh digunakan untuk sebagai sandaran untuk isbat perkara baru dalam agama ataupun akidah kepercayaan baru dalam agama, kerana benda ni yang berkaitan dengan irhasat, keajaiban yang berlaku pada malam Nabi lahir. Sebab itu ulama hadis sebahagiannya kritik riwayat ni. Tapi bila kita kata riwayat ni tak sahih, adakah bermakna kita menghina Nabi? Kerana saya bimbang bila kita kata Nabi lahir dalam keadaan, riwayat yang kata Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan tu tak sahih, saya bimbang ada orang yang akan anggap saya menghina Nabi bila mana saya kata Nabi lahir ni macam kita tak siap khitan. Saya bimbang. Bahkan bukan saya bimbang, memang dah ada orang kata pun hina Nabi. Dia ingat Nabi lahir kemaluan macam dia, tak sunat. Tuan-tuan, pertama sekali, kalau saya biadab dengan Nabi kerana saya memilih pandangan yang kata Nabi lahir bukan dalam keadaan sudah berkhitan, kalau saya dikira biadab, adakah Ibnu Katsir tu biadab? Adakah Ibnul Qayyim tu biadab? Adakah Ibn Asakir tu biadab? Adakah Ibnul Jauzi tu biadab? Kerana saya tidak lain, hanya
mengikut pandangan mereka. Saya pilih pandangan mereka kerana mereka punya hujah lebih kuat. Tuan-tuan jangan marah kat saya lah, pergi marah kat dia kalau berani. Saya tak berani. Itu nombor satu. Nombor dua, adakah Nabi lahir, kalau dia lahir tak sunat tu biadab ataupun menghina Nabi? Tak hina pun, kerana Nabi Ibrahim dia sunat bila? Tuan-tuan, Nabi Ibrahim sunat bila? Umur 80 tahun dalam hadis Bukhari. Sampai umur 80 tahun Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia khitan. Maknanya dia lahir tak siap khitan, dan dia Nabi. Bahkan dia digelar sebagai Abul Anbiya, pak Nabi. Hebat Ibrahim ni, Al-Khalil. Dia dengan Nabi Muhammad dapat Khalil. Bahkan dia ulul azmi. Adakah kita bila kata Nabi Ibrahim lahir tak sunat maka dia hina? Tak. Bahkan dia, bila Allah Ta'ala suruh dia sunat umur 80 tahun, dia buat. Cuba bayang kita 80 tahun tak sunat, tiba-tiba orang bagi tahu dengan sunat ni. Tuan-tuan, kita fikir apa? Alang-alang aku pun esok lusa mati dah kot. Tak, Ibrahim Tuhan suruh dia sunat umur 80 tahun, sunat, no problem. Dan tak hina pun. Dan tuan-tuan, Ibnul Qayyim dalam kitab dia Tuhfatul Maudud, dia kata bukan hanya sanad tu bermasalah, bahkan teks dia juga bermasalah. Matan dia pun ada masalah. Apa masalah matan dia? Masalah matan dia ialah orang zaman tu, orang zaman jahiliah, zaman Nabi lahir, sesiapa yang lahir dalam keadaan sudah siap khitan, ia dianggap cacat. Ia dianggap cacat kerana bukan ramai orang zaman tu yang lahir dah siap khitan. Antaranya Kaisar, Caesar, Raja Rom pada masa tu, sehingga seorang penyair Arab nama dia Imru Al-Qais buat syair khusus kutuk dia kerana dia lahir dah siap sunat, kerana orang Arab anggap cacat. Bahkan orang Arab menjadi kebanggaan pada dia, menjadi kebanggaan pada dia kalau dia ni dapat anak lelaki, sunatkan, dia sunatkan anak dia, lepas tu dia buat makan. Itu satu kebanggaan pada dia. Maka riwayat yang kata Nabi dah siap khitan ni tak sahih. Tapi kalau ada orang kata sahih, kita jangan kata dia hina Nabi lah, kerana dia fikir dengan dia kata Nabi lahir dah siap khitan tu, dia nak memuliakan Nabi. Begitu juga orang yang pegang Nabi dah siap khitan, kalau dia jumpa orang yang kata hadis tu tak sahih, jangan kata dia hina Nabi, kerana dia beranggapan kalau kata dah siap khitan itu dikira cacat. Nabi saya tak cacat, Nabi saya lahir sempurna. So kalau kita nak bawa berhujah, kita hujah elok-elok. Jangan dok label orang, jangan dok maki orang, jangan dok kata orang sesat, jangan dok kata orang biadab. Kerana kita faham tak seperti mana yang dia maksudkan. Kita faham lain, dia maksud lain. Habis tu kalau Nabi lahir dalam keadaan yang tak siap khitan, siapa yang khitan dia? Tu orang tanya juga. Ada riwayat yang datang daripada beberapa orang perawi, dia kata yang khitan dia Jibril. Ada yang kata gitu. Ada riwayat kata yang khitan dia Jibril. Tapi riwayat ni juga tak sahih, mungkar. Kata Az-Zahabi mungkar. Ada riwayat yang kata yang khitankan dia tok dia Abbas, Abdul Muttalib. Tok dia. Bila tok dia khitankan dia? Hari ke-7. Hari ke-7 lepas dia lahir, khitan siap-siap. Lepas tu buat makan. Siapa riwayat ni? Riwayat ni datang daripada jalan Ibn Abdul Bar dalam kitab dia Al-Isti'ab. Tetapi riwayat ni juga dhaif. Sebab apa dhaif? Kerana ada seorang perawi nama dia Muhammad bin Abi Sari dan juga Al-Walid ibn Baqiyah, Al-Walid bin Muslim, Al-Walid ibn Muslim. Maka riwayat ni dinilai dhaif oleh Al-Iraqi. Iraqi kata dhaif. Iraqi ni siapa? Ulama besar mazhab Syafi'i. Dia kata dhaif. Jadi kalau dah semua pakat dhaif, siapa sunat Nabi ni? Siapa yang sunatkan Nabi? Kata Syekh Akram Dhiya Al-Umari, seorang pakar sejarah moden, dia tulis satu kitab, As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, Sirah Nabi yang sahih. Dan kitab ni dah terjemah dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh pergi cari.
Dia sebut dalam kitab dia, oleh kerana benda khitan ni benda biasa yang berlaku dalam masyarakat, maka sebab itu tak disebut dalam riwayat dan tak perlu sebut pun. Sekadar yang kita tahu, kita tak tahu bila Nabi khitan. Yang kita tahu, Nabi dah khitan. Orang ada khitan dengan dia, tapi siapa? Wallahu alam. Tapi benda dah khitan. Apa bukti Nabi dah khitan? Buktinya ketika mana Raja Rom yang namanya Heraklius, dia minta supaya pengikut dia tengok Nabi ni dah khitan ke belum. Pengikut dia bawa berita, dia kata Nabi dah siap khitan. Bukan ketika mana lahir dah siap khitan. Maksudnya lahir belum khitan, tapi dah dikhitankan oleh masyarakat Arab pada zaman tu. Siapa? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada riwayat yang sahih dalam bab ni.